Yang berhormat Kepung bersedia untuk berucap. Tan Sri Yang Ketua, saya bangun untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang perihal dagangan. Yang semalam Menteri pun mengambil masa yang panjang dan tidak mengikut jadual. Ya. Walau bagaimanapun ini satu rang undang-undang yang perlu kita luluskan di dalam Dewan yang mulia ini. Saya nampaknya huraian itu yang begitu panjang, tapi saya akan memetik beberapa pasal untuk diperbincangkan hari ini. Dan ini kali yang pertama lah kita nampak ada usaha untuk membuat undang-undang mengenai perihal dagangan. Dan nampaknya maksud rang undang-undang ini adalah untuk menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan pernyataan pelakuan dan amalan palsu atau mengelirukan berhubungan dengan pembekalan barang-barang dan perkhidmatan, dan dengan itu melindungi kepentingan pengguna. Memang pada teorinya ini baik, semua baik. Dan Tan Sri Datuk Yang Ketua, di dalam agama kita pun undang-undang syariah, itu Kristianiti, Buddha, Hinduism, itu Sikhism pun, semua pun mempunyai nilai-nilai yang menghalang perbuatan yang salah, termasuk yang terkandung di dalam undang-undang ini. Tapi manusia tetap manusia, ada yang buat salah juga, sehingga ada cap yang palsu, ada itu harga yang yang sengaja dinaikkan dengan begitu tinggi dan sebagainya. Yang walaupun kita ada sembahyang, tapi itulah tidak menunaikan apa yang terkandung di dalam agama kita. Itu masalah. Jadi nampaknya Yang Berhormat mengambil sikap bahawa itu pihak manusia kita ni di dalam perdagangan dan dalam perniagaan tidak mempunyai etika, dan hanya itu akan dikawal oleh undang-undang. Ini satu prinsip bahawa beliau tidak percayalah manusia di dalam perdagangan dan perniagaan mempunyai etika, dan perlu ada undang-undang untuk mengawal semua. Ini satu prinsip untuk undang-undang. Dan seterusnya itu nampaknya perilaku manusia ini di dalam perdagangan tidak salah kecuali yang melanggar undang-undang. Ini dua prinsip yang digunakan untuk menggubalkan undang-undang. Dan di sini Datuk Yang Ketua, ada beberapa perkara misalnya pasal 5 bertujuan untuk melarang mana-mana orang menggunakan suatu perihal dagangan palsu bagi apa-apa barang, atau membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa barang yang baginya suatu perihal dagangan palsu digunakan atau mendedahkan untuk pembekalan atau mempunyai dalam milikannya untuk pembekalan apa-apa barangan yang baginya suatu perihal dagangan palsu digunakan. Datuk Yang Dipertua, saya boleh sebutkan di sini kerana saya sering melihat, memang misalnya ubat yang dijual
sama ada berpunca daripada China ataupun negara yang lain. Kadang-kala saya tak tahulah macam mana dengan diluluskan undang-undang ni juga boleh dikawalkan. Sebab di dalam peraturan sekarang pun semua ubat mesti ada isi kandungan tu, kimia tu, dipamerkan di dalam labelnya supaya orang tahu apakah ubat itu. Tapi kalau kita tengok banyak ubat yang dibeli oleh rakyat Malaysia tu, tak kira daripada punca mana, tak ada kimia-kimia isi kandungan dia, tidak ada. Cuma nama trademark ajalah tu. Itu memang di mana-mana kita dapati. Dan apakah itu keberkesanan pelaksanaan ada penguatkuasaan. Dan ini saya sebutkan dengan ubat kerana saya percaya ini pun melibatkan ubat juga tu. Melibatkan ubat tu. Nah, di misalnya kalau undang-undang kata sekian-sekian ubat tak boleh digunakan, tak boleh dijual tanpa prescription. Tapi kita nampak juga di dalam farmasi-farmasi kita ubat tu dijual. Yang berhormat Pertatan, saya berharap dia terlibat dengan kepalsuan dan sebagainya. Kalau tidak terlibat, dia memang dia nak dengar apa yang kita nak cerita. Itulah yang berhormat mesti mengambil perhatian. Dan begitu juga dengan ubat-ubat, dan benda-benda yang dilarang oleh undang-undang, oleh peraturan, tapi masih kita dapati yang tempoh expiry date misalnya, kadang-kadang kita nampak sudah expired tapi dijualkan pula. Nah, saya setuju bahawa kalau yang jual barang-barang itu begitu banyak, begitu ramai, dan pihak penguatkuasa segelintir orang aja, dan nak kuatkuasakan undang-undang susah. Saya memang setuju. Tapi walau bagaimanapun, dengan diluluskan rang undang-undang, bolehkah kita itu berjaya untuk menyekat mereka daripada melakukan kesalahan seumpama ini kerana keuntungan. Kerana saya nampaknya ada itu di dalam perdagangan pun ada yang percaya dia nak itu dapat faedah atau keuntungan yang terbanyak sekali tanpa mengira apa yang dilakukan. Ini memang bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Seluruhnya, termasuk di negara barat pun yang cakap dengan etika, nampak je etika mereka pun tak begitu baik juga. Seperti krisis ekonomi yang wujud sama ada 2001, 2002 dengan Enron, WorldCom dan sebagainya, berbilion-bilion skandal pun berlaku kerana itu di negara barat. Walaupun mereka kata dia ada etika, tapi berlaku juga dengan lebih besar skandal daripada di negara kita ataupun di Asia. Lebih teruk lagi. Walaupun sejak 70-an lagi, lebih 40 tahun dia ada di dalam sekolah-sekolah tu, dia ajarkan etika perdagangan. Memang ajar. 70-an di Amerika Syarikat, 80-an di Eropah, dia ada di beribu-ribu pelajar tu yang itu diajar dengan etika perdagangan. Tapi berlaku juga yang akhir sekali 2-3 tahun yang lepas dengan subprime, lebih teruk lagi, berpuluh bilion ringgit yang terlibat. Mereka tu dia ada etika. Tapi di Malaysia itu walaupun skandal tak begitu besar lah. Skandal itu
Klang tu, di Klang tu, di pelabuhan Klang tu, itu memang besar juga kalau ikut standard Malaysia. Tapi kerana yang orang yang rakus, yang tamak loba, yang tak tahu itu sempadan dan batasnya, yang tak tahu. Nah, macam mana kita dapat menyekatkan dengan adakan orang undang-undang ini? Dan seterusnya mengenai itulah pasal 8 itu, bertujuan untuk memasukkan cap dagangan yang berdaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976. Dan di sini saya kurang faham lah, kalau dia ada di dalam Akta Cap Dagangan 1976, mengapa kita nak masukkan di dalam rang undang-undang pula? Sebagai satu petunjuk perihal dagangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kita sudah ada Akta Cap Dagangan, mengapa kita dah masukkan di sini pula? Dengan fasa 14 mengadakan peruntukan bagi larangan petunjuk palsu atau mengelirukan tentang harga barang-barang dan sebagainya. Dan di sini saya pun sebutkan tadi mengenai barang-barang termasuk ubat yang dijual di negara ini, dan di sini saya berharaplah dengan ada fasa seumpama ini kita dapat dielakkan. Dan Datuk yang berhormat Menteri, dia kacau kerana dia buat salah. Memang terlibat dengan kepalsuan. Ya. Ya, memang ya. Datuk yang ketua pasal 28 dan 29 memberi menteri kuasa untuk memberi apa-apa ungkapan yang digunakan berhubungan dengan barang-barang atau perkhidmatan itu sebagai mempunyai erti yang tertentu. Menteri boleh melalui perintah memberikan apa-apa pengertian sama ada bagi ungkapan apabila digunakan dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan dan sebagainya. Dan menteri juga boleh melalui perintah mengenai kehendak untuk menjamin bahawa barang-barang itu diakukan, ditandakan atau disertakan dengan apa-apa maklumat sedemikian. Nah, bolehkah Yang Berhormat terangkan bagaimana Yang Berhormat akan melaksanakan? Adakah itu di dalam kementerian satu jabatan yang begitu besar yang boleh mengawal semua ini, berapa anggota biasanya yang bertanggungjawab untuk hal ini? Kerana kita perlukan ramai, dan bolehkah Yang Berhormat menguatkuasakan pasal 28 dan 29 ini? Saya khawatir juga tu. Pada teori itu baik, tapi pada peringkat pelaksanaan kita memang mempunyai syak wasangka lah tu. Ya. Dan ni 36 ke bahagian 7. Bahagian 7 ini penting. Mengandungi peruntukan tentang penyiasatan dan penguatkuasaan. Ini bahagian ni memang penting. Saya mintalah Yang Berhormat Menteri menerangkan pada Dewan ini bilangan anggota yang terlibat atau akan terlibat dengan itu bahagian 7 ini untuk penyiasatan dan penguatkuasaan. Sama ada 200 anggota atau 300 anggota. Apakah jenis latihan yang diberi kepada mereka? Dan dari segi integriti yang beri penting, integriti, dan macam mana kita untuk memastikan semua anggota ini memang bersih,
tidak akan terlibat dengan penyelewengan. Kerana ini memang di dalam dunia perdagangan ni, kalau penguat kuasa memang mempunyai peluang untuk menyeleweng. Cuba tanya Yang Berhormat Seri Gading, memang tahu. Nah, macam mana kita akan latih kaki tangan, pengambilan kaki tangan, latihan kaki tangan untuk memastikan mereka berintegriti. Ini 36. Memang lihat saya memang menghormati Yang Berhormat Yang Dipertua, tapi kita mesti pelbagaikan pandangan kita. Pelbagaikan pandangan Yang Berhormat. Ya memang dah. Di sini kita nak ajak itu Yang Berhormat Menteri itu supaya melatih kaki tangannya dengan baik dan mengambil kaki tangan yang berintegriti supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan betul. Kerana di bahagian ini penting. Supaya dengar Yang Berhormat, teruskan. Ya. Baik, saya berharap Yang Berhormat dapat itu menerangkan macam mana kita dapat itu menjalankan siasatan dan penguasaan dengan betul. Dan seterusnya mengenai itu pasal 68 Datuk Yang Ketua yang memperuntukkan perlindungan daripada tindakan undang-undang bagi pengawal, timbalan pengawal, penolong pengawal atau mana-mana orang lain berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang diperintahkan atau yang dilakukan bagi maksud melaksanakan akta yang dicadangkan. Nah, ini memang satu pasal yang dahsyat tu. Yang dahsyat tu. Kalau pengawal atau timbalan pengawal melakukan perkara yang baik, perilaku tu yang benar-benar mengikut undang-undang, saya tidak mempertikaikan. Tapi bagaimana Yang Berhormat Menteri dapat menentukan pengawal dan timbalan pengawal dan penolong pengawal itu akan melakukan tindakannya dengan betul. Kalau di menyeleweng dan mereka itu ada terlindung daripada tindakan undang-undang, macam mana? Dan sebenarnya Yang Berhormat, saya tidak mempertikaikan hasrat untuk itu menguatkuasakan rang undang dengan baik. Tapi kalau kuasa yang begitu besar diberi, termasuk mereka diperlindung daripada tindakan undang-undang, ini memang bahaya. Memang bahaya. Kalau Yang Berhormat Seri Gading tidak melakukan apa kesalahan, tapi disiasat dan diambil tindakan, dan pengawal yang buat salah pun tidak boleh di dalam mahkamah, macam mana Yang Berhormat Seri Gading? Saya tak boleh terima hal seumpama ini. Dan saya berharap Yang Berhormat dapat memberi jaminan kepada itu Dewan Yang Mulia ini bahawa itu pasal 68 ini tidak boleh dimenyelewengkan, dan kita benar-benar menjaga kepentingan semua pihak. Sekian, terima kasih.